warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya mengucapkan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan hadir hari ini, khususnya kepada OCPD Kota Kinabalu yang sudi bersama pada hari ini untuk memberi maklumat mengenai perkembangan semasa di PTS Kota Kinabalu. Di mana dimaklumi oleh semua, sekarang ini berhadapan menguruskan dua kluster, iaitu kluster PTS Tawau 1 dan juga kluster Rumah Merah. Kluster Merah ini merujuk kepada PTS Kota Kinabalu. Kes bermula masuk ke PTS KK daripada penjara. Tahanan ini kita panggil sebagai banduan dagang yang mana telah bebas hukuman dan dimasukkan ke PTS KK bagi tujuan pengusiran. Kemudian pada 25 hari bulan Oktober dia mula menunjukkan gejala. Kinabalu membawa tahanan ini ke hospital dan pada 29 hari bulan tahanan ini disahkan telah dijangkiti oleh virus COVID-19. So bermula pada tarikh tersebut KKM telah mengisytiharkan wujudnya kluster COVID yang dipanggil kluster Rumah Merah. Bila KKM membuat saringan seterusnya di dalam blok yang sama di mana tahanan itu telah ditahan, didapati ada seramai 56 tahanan telah dijangkiti. Itu setelah kita mendapat maklumat, kita pun telah mengangkat perakuan supaya Rumah Merah ini dilaksanakan PKP diperketatkan untuk tujuan mengekang penularan jangkitan supaya jangan merebak di PTS Kota Kinabalu. Segi pengurusan bagaimana kita nak mengelakkan jangkitan ini, dari segi SOP kita telah menetapkan bahawa mana-mana tahanan baru yang masuk ke PTS Kota Kinabalu dikenakan ataupun diwajibkan mengemukakan keputusan saringan negatif COVID-19. Ini agensi yang membawa tahanan baru itu ke dalam PTS bagi tujuan pengusiran ataupun tujuan untuk tahanan di bawah Akta Immigration. Tetapi apa yang berlaku, tahanan yang dijangkiti ini memang ada sudah dia punya keputusan negatif, tetapi dalam tempoh tersebut menunjukkan gejala di mana kita terpaksa membawa tahanan tersebut ke hospital dan akhirnya disahkan tahanan ini telah dijangkiti COVID-19. So dari segi SOP itu kita memang mengambil perhatian yang serius dari segi menguruskan tahanan ini, di mana tahanan baru memang kita asingkan untuk selama 14 hari bagi tujuan pemantauan. Selepas itu baru kita masukkan tahanan tersebut ke blok-blok yang biasa. Terusnya tahanan baru masuk akan diasingkan juga ke blok yang berasingan dan kita akan baru masukkan ke tahanan blok yang lain bagi tujuan memberi ruang kepada tahanan baru untuk kita bagi tujuan pemantauan. Kita memang wajibkan ada keputusan negatif dan kita perlu ada blok pengasingan bagi tujuan pemantauan selama 14 hari. So itu dari pengurusan kita punya PTS ketika ini. Kita boleh menahan sehingga seramai 6,750. Ketika keadaan sekarang dan mengambil kira dari segi ada blok-blok yang tidak boleh digunakan, turunkan lagi sehingga 5,500 lah. Kita mahu supaya tahanan yang berada di dalam blok ini di bawah 5,000. Ini bagi tujuan adanya penjarakan fizikal antara tahanan. Mau tak mau kita terpaksa menerima dan menyimpan mereka di pusat tahanan sementara bagi tujuan menahan PTI ini yang tanpa dokumen di bawah Akta Immigration bagi tujuan pengusiran. Negara-negara jiran tidak mahu menerima tahanan warga negara masing-masing disebabkan mereka juga paksa menutup sempadan supaya mengekang juga penularan jangkitan berlaku di sana. 13% daripada Indonesia dan lain-lain itu daripada negara Vietnam, Thailand, kita berjaya dari China, Pakistan, March hari itu. Tetapi kita berjaya membuat rundingan pada bulan Jun untuk mereka menerima tahanan mereka ini. So Filipina ni kita berjaya hantar dalam dekat 3,000 jugalah untuk kita usir. Indonesia pun kita boleh dalam 1,000 lebih lah. Gelombang kedua bermula, mereka mula tutup sempadan. 858 sudah dihantar. Ya, sudah dihantar. Tapi dah bermanch tu Jun tu kita start ni runding dengan pihak Filipina dan Indonesia. So mereka pun bersetuju apabila Presiden Duterte mengumumkan untuk menerima seramai 5,300 tahanan warga negara Filipina untuk balik ke Filipina. Maka dengan itu pihak kedutaan pun telah menguruskan dengan pihak MKN. Kita telah bersetuju untuk menerima tahanan ini. Dengan syarat mereka memastikan bahawa tahanan tersebut telah melalui keputusan swab test negatif dan mereka menanggung sendiri kos swab tu. Berbanding Indonesia, kita kerajaan Malaysia yang tanggung. Dari segi pemantauan, mereka masih lagi bersemangat untuk meneruskan tugas. Kota PTS yang dikuarantin, setakat yang sekarang ni tak ramai lah. Ada 10 orang. Ya. Dan mereka amat bekerjasama. Bila kita beri arahan PKPD diperketatkan, mereka telah standby untuk berada di dalam dan tidak akan balik ke rumah sebagaimana biasa. Dari segi emosional, orang bilang dari segi kesediaan tu memang saya puji mereka. Mereka di tahap orang bilang maksimum dari segi kesiapsiagaan. Akan selalu berjumpa dengan mereka untuk memberikan semangat dan motivasi. Di mengekang penularan COVID-19 ini, saya dah berbincang dengan pengarah MKN Sabah, Puan Sharifah. Saya akan menempatkan keanggotaan saya seramai 2 orang dalam satu masa, dibantu oleh anggota rela dan pihak askar. Jadi penugasan yang kita buat adalah secara 3 shift, 8 jam dalam 24 jam, yang mana kita tidak akan membenarkan sebarang pergerakan keluar masuk. Ini termasuklah staf pusat tahanan itu sendiri. Saya dipahamkan yang staf ni hanya duduk di dalam. Jadi pergerakan keluar masuk akan dihadkan kepada seminima yang boleh. Kita hanya membenarkan mereka yang menghantar makanan saja. Tetapi itu mengikut garis panduan atau SOP yang ketat. Pemeriksaan suhu badan, hand sanitizer dan sebagainya itu akan dibuat. Jadi sebarang lawatan daripada keluarga dan orang yang ditahan dalam tempoh masa PKPD ini tidak dibenarkan sama sekali. Makluman konsep atau penugasan yang kita buat sama dengan PKPD yang kita buat di penjara Kepayan. Tidak perlu ada kawat berduri seperti mana PKPD daerah lain, sebab bila kita lihat dalam
pusat tahanan sementara ini dia adalah satu tempat yang berpagar. Kita jaga di bahagian hadapan saja, tempat keluar masuk pusat tahanan. Saya percaya 200% tidak akan dapat melarikan diri sebab kita lihat dia punya tembok dah diperbaiki dari segi keselamatan dan pengawalan manpower dan logistik itu sendiri. Jadi insyaAllah tahap kawalan untuk mengelarikan diri itu tidak akan berlaku. Kita sedia maklum banyak penugasan kita terbantu akibat COVID-19 ini. Mana-mana tangkapan yang kita buat terhadap mereka yang tidak mempunyai dokumen, kita akan ambil tindakan seperti biasa. Jadi sekiranya telah dituduh di mahkamah, tangkapan ini akan ditampung oleh IPD Kota Kinabalu itu sendiri. Kita ada lokap berpusat. Antara ini mana-mana kes yang telah diambil tindakan yang illegal, telah dijatuh hukum di bawah Akta Immigration, kita buat sementara ini kita tidak hantar di pusat tahanan atau di penjara. Kita tumpang sementara di lokap berpusat Kota Kinabalu. Sehingga setakat ini ada 12 orang yang telah kita tumpang di lokap berpusat Kota Kinabalu. Jadi untuk seterusnya sekiranya tangkapan terlalu banyak, kita akan berbincang dengan pihak MKN bagaimana mengatasi masalah ini. Seperti mana Puan Sharifah beritahu, kita ada plan B dan membuka dewan-dewan dan sebagainya. Tangkapan terhadap satu BTI yang mana kes pada bulan lepas kita telah tangkap di bawah Seksyen 379 curi. Kemudian kita telah tahan di pusat kuarantin Bomba sebab dia disahkan positif. Kemudian dia melarikan diri di pusat kuarantin itu. Setelah buka kertas siasatan di bawah Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit, sebab dia melarikan diri. Dan 2 hari lepas kita telah tangkap sebab dia cuba mencuri lagi di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Dalam 3 kes yang OKT itu telah buat, hari ini dituduh di mahkamah 3 persetubuhan, iaitu di bawah Akta Immigration, di bawah Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit, di bawah Seksyen 379 kes curi. Dia ada pergi mana-mana merayu dan mencuri dan dapat ditangkap di salah sebuah hotel. Sebab itu kita dapat tangkap semula. OKT tersebut pada kali pertama ditangkap dia dalam keadaan positif. Di Kota Kinabalu kita ada SOP yang ketat. Mana-mana yang ditangkap akan dibuat saringan dahulu dan barulah dimasukkan di lokap berpusat Kota Kinabalu. Kali kedua juga pasti dia negatif pula. Tetapi kesalahan tetap kesalahan, kita telah tangkap dan kita tuduh pagi ini di mahkamah. Nanti saya akan edarkan dalam grup media dia punya fakta kes. Begitu.